KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Pentaksiran Bilik Darjah atau lebih dikenali sebagai PBD di saluran Didik TV KPM bersama saya, pengacara anda hari ini, Irfan Syahmi. Dan untuk hari ini, kita akan fokuskan kepada mata pelajaran sains tingkatan 4 dan 5. Dan apa yang menariknya, bukan sahaja guru tetapi kita bukan juga tetamu yang cukup istimewa bersama Irfan di studio hari ini. Jadi, apa kata kita saksikan dulu profil guru kita. Itulah dia profil guru yang akan menemani Irfan hari ini. Kita persilakan Cikgu Raimi Yusof dari SMK Krubong, Melaka. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Irfan Syahmi, apa khabar? Saya sihat. Lagi sihat sebab apa? Cikgu kat sebelah hari ini. Alhamdulillah. Ini merupakan kali pertama kita bergandingan bersama-sama. Betul, inilah pertama kali digandingkan dalam Didik TV KPM. Dan hari ini, Cikgu, kita juga ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat. Kami silakan Cikgu Nur Ziana Yuf dari SMK Datuk Ibrahim Yaakob, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terima kasih Cikgu kerana bersama kami untuk PBD hari ini. Dan topik kita pada ini, Cikgu, adalah berkenaan dengan sains tingkatan 4 dan 5. Betul. Jadi, untuk segmen yang pertama ni berkenaan dengan apakah itu PBD Sains. Betul. Jadi jom Cikgu, kita mulakan. Terima kasih Irfan. Alright, kepada semua yang sedang menonton slot PBD bagi subjek sains menengah atas. Jadi apa itu PBD yang dipersoalkan oleh Irfan sebentar tadi? Okey, murid-murid sekalian, PBD merupakan satu kaedah pentaksiran yang holistik bagi menilai dan juga mentaksir tentang kemajuan murid di dalam bilik darjah kita. Jadi sebagai seorang guru, kita perlu ada satu panduan ataupun rujukan utama, iaitu yang tertera pada skrin kita ini ialah panduan pelaksanaan PBD yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum BPK Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan yang kedua, semestinya kitab utama kita sebagai seorang guru iaitu Dokumen Standard Kurikulum dan juga Pentaksiran DSKP Sains tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Kalau tak ada dua dokumen ini, memang agak sukar untuk kita melaksanakan PBD di dalam bilik darjah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru sekalian dan juga ibu bapa yang sedang juga menonton di hari ini, apa itu PBD? PBD sangat penting bagi seorang guru untuk memantau dan juga melihat perkembangan, kemenjadian, kebolehan muridnya di dalam kelas. Okey? Dan yang keduanya, guru juga boleh membuat refleksi terhadap pengajarannya di dalam bilik darjah. Kalau ramai murid dapat TP6, maknanya objektif pembelajaran tercapai. Tapi kalau ramainya TP1, TP2, TP3 dan sebagainya, jadi guru kena buat proses pengayaan ataupun boleh buat kaedah yang lain, pedagogi yang lebih berkesan untuk membantu murid-murid tersebut. Dan kita kena ingat bahawa PBD ini bukanlah tujuannya untuk perbandingan. Murid TP1 begini, TP6 begini. Bukan, cikgu-cikgu, bukan. Kita bukan buat perbandingan antara murid-murid. Malah ialah untuk melihat perkembangan murid. Jadi kalau murid TP1, TP2 ni yang kurang menunjukkan pencapaian, dia ada masa selama satu penggal ataupun 1 tahun untuk dia boleh menambah baik TP ataupun tahap penguasaannya. Dan yang lebih penting, ibu bapa dan juga pihak sekolah boleh melakukan program intervensi untuk membantu pencapaian murid, khususnya mereka yang ada tahap penguasaan yang lebih rendah. Okey, jadi untuk hari ini kita akan lihat PBD bagi subjek sains menengah atas. Ia agak sedikit berbeza dengan mata pelajaran yang lain. Kenapa? Sebab kita ada 3 bahagian ataupun 3 domain yang perlu ditaksir. Yang pertama adalah domain pengetahuan, yang kedua adalah domain penyiasan saintifik, dan yang ketiga adalah domain sikap saintifik dan juga nilai murni. Dan hari ini apa yang Seremi akan fokuskan ialah pada domain penyiasatan saintifik. Okey. Jadi bila kita kata domain penyiasatan saintifik ini sebenarnya adalah merujuk kepada eksperimen ataupun uji kaji ataupun amali sains. Okey, cuma katanya adalah penyiasatan saintifik. Jadi ini adalah
template ataupun tapak perekodan PBD yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum BPK. Alright, jadi guru-guru di Malaysia perlu merekodkan tiga domain pengetahuan, domain penyelesaian saintifik dan juga domain sikap saintifik dan nilai murni di dalam tapak perekodan PBD ini pada setiap penggal 1 dan juga penggal 2. Okey, baik. Jadi apa itu domain penyiasatan saintifik? Macam Seremi cakap tadi, dia adalah melibatkan eksperimen ataupun uji kaji atau amali sains, di mana murid-murid kena melaksanakan uji kaji ataupun eksperimen ini dalam makmal sebanyak 7 kali, iaitu eksperimen wajib tingkatan 4 dan 7 kali bagi eksperimen wajib bagi tingkatan 5. Di akhir membuat eksperimen tersebut, murid-murid perlu membuat satu laporan yang perlu dihantar kepada guru untuk ditaksir. Okey, jadi sebagai contoh ini merupakan eksperimen bagi tingkatan 4. Ada sebanyak 7 eksperimen yang melibatkan eksperimen wajib untuk tingkatan 4. Jadi ia wajib dilaksanakan oleh murid-murid, di mana ia dipecahkan kepada 2 penggal 1 dan juga penggal 2. Okey, jadi murid-murid ini perlu melaksanakan setiap penggal dan guru perlu mentaksir laporan tersebut dan memilih pentaksiran yang terbaik untuk direkodkan dalam tapak pelaporan PBD. Sebagai contohlah, kalau kita ada 4 eksperimen pada penggal yang pertama, jadi guru akan buat penilaian dan juga pentaksiran kepada 4 eksperimen yang telah dihantar oleh murid. Jadi antara 4 itu yang paling terbaik akan direkodkan dalam tapak pelaporan PBD itu tadi. Okey, manakala yang selebihnya akan ditaksir pada penggal yang kedua, juga yang terbaik akan dimasukkan atau diletakkan, dipindahkan di dalam tapak pelaporan PBD. Dan ini adalah eksperimen tingkatan 4 dan ini pula merupakan eksperimen wajib tingkatan 5, juga ada 7 keseluruhannya untuk diselesaikan bagi penggal 1 dan juga penggal 2. Itulah tadi, Irfan, apa dia PBD dalam pembelajaran pentaksiran bilik darjah bagi pelajaran sains menengah atas tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Baik, terima kasih kepada cikgu ataupun Seraimi kita atas penjelasan kepada pengenalan untuk PBD bagi sains tingkatan 4 dan 5. Jadi banyak lagi perkongsian selepas ini, tapi jom kita berhenti berehat dulu. Dan hanya di Didik TV KPM, jangan ke mana-mana. Cikgu Remy, nak tanya sikit. Ini ke tetamu istimewa yang Irfan cakapkan tadi tu? Ini dah tetamu istimewanya Irfan. Dari mana cikgu? Buat pertama kalinya kita mau murid-murid daripada SMK Krubong. Patutlah ramai dekat studio hari ini. Dan sekarang Irfan nak tanyalah. Nak kenalkan diri boleh? Kita mulakan dengan yang di sebelah Irfan dulu. Siapa nama? Hai, nama saya Adam. Hai Adam. Hai. Selamat datang ke studio. Tak sabar dah sebab muda-muda. Yang kedua kita ada siapa? Hai, saya Karnisa. Hai Karnisa. Yang ketiga hujung sana. Hai semua, saya Fatin Nur Amalia. Okey, nampaknya cikgu meriah studio kita, cikgu. Betul. Bukan saja kita berdua, tetapi ada juga murid-murid dari SMK Krubong Melaka. Hari ni nak buat apa? Eksperimen ke? Betul. Seperti yang diterangkan di awal tadi, kita ada pentaksiran saintifik. So, kita kena buat uji kaji sains ataupun amali sains. Okey, baik cikgu. Ifan tak nak kacau. Okey. Nanti buat eksperimen betul-betul Okey, Ifan pergi dulu. Abang Irfan tengok ya. Silakan cikgu. Okey, baik. Jadi guru-guru sekalian, tuan-tuan perempuan, ibu bapa yang sedang menonton sekarang ini, kita akan melakukan sedikit aktiviti simulasi penyiasatan saintifik, iaitu pada hari ini kita akan sesama mempelajari berkenaan dengan kimia industri, iaitu 9.1 tentang alloy dan SP 9.12 iaitu menjalankan eksperimen untuk membandingkan ciri alloy dengan logam tulingnya. Okey, jadi ini merupakan eksperimen yang telah tertera di dalam buku teks Kementerian Pendidikan Malaysia tingkatan 4, sains tingkatan 4, muka surat 186. Jadi ini merupakan eksperimen wajib di mana semua murid di Malaysia perlu melaksanakan eksperimen ini. Baik, jadi sebelum kita melakukan satu eksperimen, kebiasaannya guru sains akan memberikan satu situasi untuk murid-murid membuat kajian awal dan perlu melaksanakan eksperimen mengikut cara kerja ataupun prosedur kerja yang mereka cadangkan sendiri. Jadi situasi kita hari ini ialah Puan Rosila merupakan pengumpul barang hiasan. Beliau mempunyai pelbagai gelang dan cincin yang diperbuat daripada pelbagai jenis bahan yang berbeza. Beliau menempati gelang besi,
besi, murid-murid sekalian besi, okey, yang dipakai mudah bengkok dan kemek berbanding gelang gangsa yang digunakannya. Berdasarkan maklumat di atas, rancang dan jalankan satu eksperimen untuk mengkaji situasi tersebut. Tuliskan satu laporan lengkap untuk ditaksir oleh guru sains anda. Jadi murid-murid di studio, Adam, Kristina dan juga Fatin, sudahkah anda bersedia? Sudah. Okey, bagus. Jadi ini adalah bahan radas yang kita perlukan seperti yang ada di set studio kita pada hari ini, dan semestinya semasa kita melakukan pentasan saintifik, kita perlu buat perekodan data. Jadi murid-murid di hari ini dia akan buat eksperimen dan dia perlu merekodkan data dan terus membuat pelaporan. Jadi kalau semua sudah bersedia, ayo kita mulakan eksperimen kita di studio Didik TV KPM. Let's go. Okey, jom. Okey, jadi kita nak buat tentang menguji dua bongkah yang berbeza kekerasan. Yang pertama kita ada kuprum, bongkah kuprum, dan yang kedua kita ada bongkah gangsa. Okey. Jadi sekarang Adam, Kristina dan juga Fatin sedang melakukan proses mengikat tali pada pemberat 1 kilogram. Okey, pemberat 1 kilogram dan diikat pada kaki retot dan dia akan dilepaskan di atas bongkah logam ataupun alloy, dan di atas ni kita ada, kalau kita dapat lihat di sini, okey, kita sudah letakkan berbola besi di sini supaya menjadikan satu tekanan dan juga lekukan pada bongkah ini. Okey, dan di akhirnya nanti murid-murid akan mengukur, iaitu salah satu kemahiran proses sains yang diperlukan, okey, mengukur menggunakan pembaris, diameter ataupun diameter lekukan tersebut dan direkodkan di dalam jadual. Dan seterusnya semestinya mereka perlu membuat pelaporan di akhirnya dan diserahkan kepada guru sains untuk dibuat pentaksiran bagi domain penyiasatan saintifik. Okey. Adam okey, Kristina? Okey. Okey, alright, Fatih okey. Alright. Jadi mereka perlu menggantungkan pemberat 1 kilogram dengan ukuran 50 cm. Okey. Jadi murid yang melakukan aktiviti ini perlu dilakukan secara berhati-hati di rumah. Di sekolah, bukan di rumah. Jangan buat di rumah ya. Kena buat di sekolah ataupun di makmal sains dengan dipantau dan diselia oleh guru sains anda. Okey. Dan seperti yang saya bercakap ini adalah merupakan salah satu eksperimen wajib yang perlu dilakukan di tingkatan 4. Itu saja. Fatih baru saja melepaskan pemberat 1 kilogram ke atas berbola besi, iaitu di atas bongkah kupra. Betul tak Fatih? Betul, sir. Okey. Baik, Sri Fatih akan buat apa? Selepas ni, saya akan jatuhkan pemberat ni dekat atas bongkah gangsa pula. Okey, baik. Sebelum tu, Fatih kena buat pengukuran dulu, Fatih, rasanya. Okey, Adam pun dah jatuh. Seremi pun terkejut. Okey, Adam okey? Okey. Adam okey? Alright. Okey. Baik. Jadi, Adam Kristina pun telah berjaya, tahniah. Okey, sekarang kena buka soltip tersebut, Peter Sullivan. Okey, dan buat pengukuran. Okey, guru-guru sains di seluruh Malaysia perlulah melihat sesi murid-murid melakukan eksperimen ataupun uji kaji amali ini, sebab di situlah sebenarnya kita boleh menilai pentaksiran bagi domain sikap saintifik dan juga nilai murni sepanjang proses murid-murid melakukan amali sains ataupun uji kaji sains ini, iaitu domain yang ketiga lah. Okey, dari segi kemahiran mereka mengambil bacaan, mengukur, dan yang penting ialah mereka perlu membersihkan balik makmal, bahan radas yang digunakan. Itu adalah nilai-nilai murni. Baik. Okey, dan mungkin boleh merekod data sekarang. Dah. Okey. Semestinya di dalam makmal sains, murid-murid perlu melakukan sebanyak 3 kali ulangan bagi setiap eksperimen supaya murid dapat mendapatkan purata diameter. Okey, itulah keputusan yang lebih jitu ataupun tepat. Okey, selepas mereka melakukan eksperimen, okey, mereka pula perlu menyediakan laporan amali. Ya, okey, daripada tujuan, membuat hipotesis, menyatakan formula ubat sehinggalah membuat kesimpulan. Setelah menghasilkan laporan amali sains,
murid-murid perlulah menghantar laporan tersebut kepada guru untuk ditaksir dan guru melakukan pentaksiran. Macam mana pentaksiran bagi penyiasan saintifik dilakukan? Seremi akan bagi perincian selepas ini. Okey. Mungkin ini adalah yang terakhir untuk mereka lepaskan pemberat 1 kilogram ke atas bongkah alloy ataupun bongkah gangsa yang digunakan pada hari ini, iaitu bongkah gangsa bagi mewakili alloy. Okey. Baik murid-murid? Boleh, sir. Okey, hati-hati. Okey, aktiviti ini kalau dilakukan dalam amal sains perlu diselia oleh guru sains yang berpengalaman atau yang bertauliah supaya untuk mengelakkan kecederaan sepanjang aktiviti ini dilaksanakan. Okey. Okey, mungkin terakhir untuk dijatuhkan Adam. Okey, bagus Adam. Okey, Adam boleh mengukur sekarang dan dapatkan bacaan purata dan seterusnya perlu buat apa? Laporan amali. Pandai. Okey. Okey, tahniah Kristina. Okey, sangat bagus. Kristina boleh buat pengukuran sekarang. Yang ketiga ialah Fatin. Tahniah Fatin. Terima kasih, sir. Okey, bagus. Okey, Fatin buat pengukuran sekarang. Okey. Okey. Jadi selepas mereka melakukan eksperimen ini, mereka perlu mencatat data, merekod data dan kemudiannya mereka kena menghasilkan laporan lengkap untuk dinilai dan juga ditaksir oleh guru sains. Baik, terima kasih Cikgu Raimi atas penjelasan untuk segmen yang kedua ini. Dan tahniah yang kami ucapkan kepada Adam, Karunisa dan juga Fatin kerana berjaya menyiapkan eksperimen dan simulasi tadi. Jadi perkongsiannya akan diberikan oleh cikgu sebentar lagi. Jadi jom kita berhenti dulu selepas ini hanya di TV KPM. Bertemu kembali dalam PBD Didik TV KPM. Abang Irfan nak tanya kepada murid-murid ni. Ada Adam, Karunisa dan juga Fatin. Macam mana eksperimen tadi? Seronok tak? Seronok. Okey, tanya. Laporan dah siap? Dah. Okey, cikgu. Dia kata dah siap. Apa kata cikgu nilai prestasi mereka? Silakan cikgu. Betul. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Okey, jadi seperti semua orang dah tahu, selepas kita melakukan penyiasatan saintifik ataupun eksperimen ataupun uji kaji sains dalam amal, murid perlu buat laporan dan perlu diserahkan kepada guru sains anda untuk ditaksir dan juga dinilai. Dan segmen ini kita akan lihat bagaimana seorang guru sains membuat PBD ataupun pentaksiran bagi domain penyiasatan saintifik. Jadi Adam dah siap dah ke? Udah. Mana Adam punya? Dish. Okey, bagus. Mana Kristina punya? Here, sir. Betul. Dan mana Fatin punya? Here. Okey, bagus. Jadi bagaimanakah seorang guru sains membuat pentaksiran bagi domain penyiasatan saintifik? Okey. Jadi untuk menilai atau mentaksir penyiasatan saintifik ini, dia berdasarkan rubrik pentaksiran penyiasatan saintifik yang telah dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum BPK Kementerian Pendidikan Malaysia di dalam DSKP Sains tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Jadi sebagai contohnya di sini, kita ada tahap penguasaan 1 di mana murid-murid boleh merancang strategi dan prosedur yang kurang tepat dalam penyiasatan saintifik, menggunakan bahan dan peralatan sains yang kurang sesuai untuk menjalankan penyiasatan saintifik, tiada data dikumpul dan direkodkan, tiada penerangan atau penerangan sukar difahami. Jadi ini adalah contoh tahap penguasaan 1 dan Seremi yakin dan rata-ratanya murid-murid di seluruh Malaysia boleh mendapat TP tahap penguasaannya sekurang-kurangnya TP 4. Jadi TP2 seperti ini. Jadi mungkinlah guru-guru sains ataupun ibu bapa yang dapatkan maklumat lanjut ini bolehlah dapatkan daripada DSKP yang boleh dimuat turun secara percuma di laman web ataupun internet bahagian BPK KPM. Okey, ini adalah tahap penguasaan yang kedua dan ini adalah tahap penguasaan yang ketiga dan apa yang kita bincangkan hari ini adalah tahap penguasaan 4 di mana murid-murid boleh merancang, melaksanakan strategi dan juga prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik, mengendali dan menggunakan bahan dan juga radas dengan yang sesuai dan betul, mengumpul data yang relevan dan juga merekodkan dalam format yang betul, mengorganisasi data dalam bentuk yang numerical atau visual. Jadi dia kena buat jadual atau kena buat graf atau kena buat carta. Okey, membuat interpretasi data dan kesimpulan yang
tepat dan tujuan penyiasatan. Dan menulis laporan penyiasatan saintifik yang lengkap. Ini yang paling penting. Di akhir membuat eksperimen, murid perlu menyediakan laporan yang lengkap. Pastinya murid-murid boleh dapat sekurang-kurangnya TP4 ataupun tahap penguasaan 4. Okey. TP5 ini dia lebih baik daripada TP4. Kenapa? Sebab dia boleh menginterpretasi data ataupun kesimpulan yang tepat dengan penakulan saintifik. Jadi dia boleh bagi cadangan penambahbaikan pada masa akan hadapan untuk melakukan aktiviti yang sama. Okey. Murid ini juga boleh dapat mengenal pasti trend, pola dan juga hubungan data antara pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, dan TP6 tahap penguasaan yang tertinggi ini diberikan kepada murid yang berjaya menjustifikasikan dapatan penyiasatan dengan mengaitkan teori, prinsip dan juga hukum sains, kemudian menilai dan mencadangkan penambahbaikan kepada kaedah penyiasatan dan juga kaedah inquiry dan membincangkan kesahihan data dan mencadangkan penambahbaikan kaedah pengumpulan data. Jadi banyak kan? Jadi Seremi dah ringkaskan dalam ringkasan rubrik ini. Jadi ibu bapa dan juga guru-guru sains bolehlah lihat sekiranya murid itu TP1, dia boleh menyediakan sehingga tujuan penyiasatan dan juga hipotesis saja sebagai contohnya. Tetapi kalau murid tahap TP4, tahap penguasaan 4, mereka boleh sehingga menjustifikasikan dapatan penyiasatan dengan mengaitkan teori, prinsip hukum sains dan dalam membuat pelaporan. Tetapi murid yang ada TP5 ini, dia boleh sehingga menilai dan juga mencadangkan penambahbaikan kepada kaedah penyiasatan. Manakala murid yang ada TP6 ini, mereka ini boleh membincangkan kesahihan data. Data ini sahih ke tak sahih ke, betul ke tepat ke, sehingga ke tahap itu dan mencadangkan penambahbaikan dari segi pengumpulan data. Jadi hari ini kita dapat lihat contoh laporan amali yang telah disediakan oleh murid-murid daripada SMK Kerubung, iaitu Adam, Kristina dan juga Fatin. Okey. Jadi ini adalah contoh tahap penguasaan 4 yang telah disediakan oleh Adam setelah disemak oleh Seremi sebagai guru sains beliau. Jadi di sini kita dapat lihat Adam dapat menyediakan tujuan, pernyataan masalah, hipotesis, laporan yang sangat lengkap sehinggalah boleh membuat kesimpulan dan juga perbincangan. Okey, di sini guru ataupun guru sains perlulah mendapatkan maklum balas ataupun pendapat daripada murid sehingga adakah dia boleh mencapai ke TP yang lebih tinggi. Adam nak beri tak sedikit pendapat tentang eksperimen yang kita lakukan? Tak ada kot. Tak ada? Tak ada rasa. Itu sahaja pendapat Adam punya laporan? Ya. Okey, terima kasih Adam. So, ini adalah sekadar simulasi sahaja untuk Adam. Dan ini menunjukkan bahawa Adam sehingga dapat menjustifikasikan sehingga teori ataupun konsep sains sahaja. Okey, bagaimana murid yang dapat tahap penguasaan 5? Okey, setelah kita sering semak ada tujuan, ada masalah, tuisi, pemulubah dan sebagainya. Kita dapat lihat murid ini dapat menilai dan mencadangkan penambahbaikan dari segi kaedah penyiasatan saintifik yang dilakukan. Okey, kalau kita buat eksperimen ini, apa cadangan dia untuk ditambah baik pada masa akan datang? Mungkin kita boleh tanya Kristina. Kristina, apa pendapat Kristina tentang eksperimen yang dijalankan sebentar tadi? Pada pendapat Kristina, maybe kita boleh menggunakan ralat yang khusus seperti penghentak yang khusus supaya dia jatuh tepat ke atas bola keluli. Betul, tadi dia macam tak tepat kan? Yes, sir. Jadi dia ada penghentak yang khusus. Yang khusus. Okey, lagi ada tak? Yang kedua, kita boleh melakukan ulang eksperimen sebanyak 5 kali supaya data purata yang kita dapat lebih tepat dari jitu. Okey, terima kasih Tania, Kristina. Tepuk tangan untuk Kristina. Okey, jadi murid ini dia boleh memberi penambahbaikan terhadap prosedur yang dilakukan bagi kaedah penyiasatan saintifik. Jadi murid ini layak diberi tahap penguasaan 5. Dan yang terakhir ialah tahap penguasaan 6. Jadi kita lihat maksudnya terlalu lengkap laporannya sehinggalah beliau boleh menyediakan dan juga membincangkan tahap kesahihan data. Jadi kita boleh lihatlah di sini murid ini ada tahap yang tertinggi iaitu tahap penguasaan yang ke-6. Jadi mungkin kita boleh tanyalah murid Seremi daripada SMK Kerubung, Fatin. Ya, Fatin sudah bersedia? Dah. Okey. Apa pendapat Fatin bagi penambahbaikan bagi eksperimen tentang kekerasan alur yang dilakukan sebentar tadi, Fatin? Baik, pada pendapat saya, Sir, kita boleh menukarkan pembaris yang berskala sentimeter kepada pembaris yang berskala milimeter. Jadi, ukuran kita tu akan dapat lebih tepat dan juga jitu. Betul. Jadi kita gunakan skala yang lebih kecil, jadi nilainya lebih tepat. Betul, Fatin? Betul.
Okey, ada tak lagi pendapat Fatin untuk Ada, penambahbaikan eksperimen kita ni? Selain itu, saya rasa kita boleh pelbagaikan jenis bahan alloy kita. Contohnya kita guna keluli, loyang atau duralumin. Jadi ukuran kita tu lebih tepat. Okey, jadi kesimpulan kita tu lebih meluas, bukan tertakluk pada bongkar gangsa gangsa saja. dan kupum saja. Jadi, guru-guru sains, ibu bapa sekalian, murid yang sehingga dapat berikan pengesahan data seperti ini dan boleh mencadangkan penambahbaikan bagi penyiasatan saintifik ataupun eksperimen ini dapat dinilai sehingga tahap penguasaan yang ke-6. Jadi ini adalah tahap penguasaan tertinggi apabila murid dapat membincangkan kesahan data. Itu dia bagaimana kita membuat pentaksiran bagi domain penyiasatan saintifik. Baik, terima kasih diucapkan kepada Sir Remy atas penjelasan yang telah diberikan bagaimana untuk kita mengendalikan PBD bagi sains tingkatan 4 dan 5. Sir, satu soalan. Betul. Sekiranya macam Adam tadi hanya dapat TP 4. Betul. Bagaimana dia nak tingkatkan TP dia, Sir? Bagus soalan Irfan itu. Itulah bagusnya kita laksanakan PBD ini kerana dia adalah satu pentaksiran yang menyeluruh dan berterusan. Maknanya daripada hari pertama sekolahan sehinggalah di akhir persekolahan di mana murid-murid ini boleh menaikkan ataupun memperbaiki dia punya tahap penguasaan. So sekiranya mereka cakap, alamak saya dapat TP4, saya nak buat lagi sekali, nak perbaiki laporan saya. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, terima kasih kepada Sir Remy dan juga murid-murid dari SMK Kelab. Berikan tepukan untuk diri sendiri. Tahniah. Dan ucapkan terima kasih juga kepada Cikgu Nurziana Yusof sebagai jurubersama kita pada hari ini. Dan diharapkan ilmu yang telah diberikan oleh Cikgu Remy dapat bermanfaat kepada semua yang nonton. InsyaAllah ada kita berjumpa lagi. Dan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye. Bye.